Apa pendapat Tuan Mufti tentang bohong syar'i? Apa bohong syar'i? Yang dibuat oleh seorang pemimpin sebuah parti politik di Malaysia. Tak saya sebut. Pertama, ni dengar ni cerita tajuk umum lah. Ada tak bohong yang dibenarkan oleh syarak? Boleh tak? Kita dulu orang Melayu selalu dengar bohong sunat. Sekarang kita dengar bohong wajib. Adakah? Jangan kita kata salah lagi. Kita bahas dulu. Kita tak boleh lah kerana kita tak minat dengan satu-satu kumpulan, kita kata hak dia semua salah. Tak boleh juga. Kita nak tengok daripada sudut yang adil di dalam sesuatu isu tu. Pertama, bohong ni memang agama tak suka. Bohong tu dulu. Agama ni bukan agama bohong. Sebab tu agama ni agama fakta. Nabi SAW sebut dalam hadis yang semua kita baca, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajul la yasduq hatta yakuna siddiqan wa innar rajulu la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Nabi kata, benar itu bawa pada kebaikan. Kebaikan bawa pada syurga. Seseorang itu cakap benar sehingga hatta la yasduqu hatta yakuna siddiqan, cakap benar sehingga dia dipanggil siddiq, cakap benar. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya bohong membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sesungguhnya kejahatan bawa kepada neraka. Wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, sesungguhnya satu orang tu duk suka cakap bohong sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Sebab tu jaga, jangan sampai ditulis di sisi Allah pembohong. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha kata, "Ma kana khuluqun abghadu ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minnal kadhib." Tidak ada satu perangai yang lebih para sahabat meluat lebih pada bohong. Walaqad kana rajul yakdzibu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallamul kadhib. Satu orang lelaki telah cakap bohong di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama yazalu fi nafsihi ali hatta ya'lamu annahu qad ahdatha minhu taubah. Sentiasalah dia duk fikir benda tu sehingga dia taubat. Sahabat kalau bohong lah kalimah habaq Nabi bahwasanya saya tak bohong. Semua ada orang tanya, boleh tak bohong kalau perlu? Ini soalan. Kalau ada perluan, boleh tak bohong? Bohong tu sendiri, pada sisi para muhaqqiqun, ulama-ulama mentahqiq, bohong tu sebenarnya dia tak salah. Yang salah tu kesan bohong tu. Bohong tu cakap lah. Kena cakap ni penyampaian. Nak bohong tu ucapan. Ucapan ni salah dan benar berdasarkan kepada kesan itu. Olehnya kesan bohong ni biasanya ialah kesan buruk. Maka sebab tu Nabi SAW sebut begitu. Tapi kalau bohong itu perlu, sekali dengar habis tu, jangan potong siap-siap tu. Dia tak betul dah, boleh bohong dah. Perlu disebabkan kemaslahatan tertentu, maka seseorang boleh bohong, boleh tipu. Seperti apa? Ambil hak nyata dululah. Seperti di dalam peperangan. Nabi SAW kata, Ali bin Abi Talib, disebut dalam riwayat
Bukhari, Muslim, Ali bin Abi Talib. Dia sebut perkataan ni, kemudian baru dia nukil, disandakkan benda ni pada dia. Dia kata al-harbu khada'ah. Dia boleh juga baca al-harbu khuda'ah ataupun al-harbu khuda'ah. Peperangan itu tipu daya. Jadi perang memang orang tipu dalam peperangan. Pakai macam tengok tu macam tak ada, rupanya ada. Pakai baju yang orang sangka pokok, rupanya orang. Tipu belakang tu. Boleh tak? Boleh lah. Tak boleh lah perang ni, kami tahu ni, namanya tembak tahu ni. Tu bukan perang lah nama dia. Tapi perang dengan siapa? Dia kata jangan orang guna di atas nama perkataan kita dalam pilihan raya ni peperangan. Maka dengan itu Nabi kata peperangan tipu daya, kita tipulah dalam pilihan raya. Boleh macam tu. Ini yang Nabi kata al-harb, ni perang, ma'rakah. Peperangan dengan siapa? Dengan golongan yang mereka itu memang patut untuk diperangi. Kata para fuqaha, innama yajuzul makru biman yajuzul idkhalul adha alaihi wahum kuffar wal muharibun. Hanya yang membolehkan untuk kita buat tipu daya ialah orang yang boleh untuk kita sakitkan dia. Siapa orang boleh kita sakitkan dia? Musuh yang main perang, kita bukan boleh sakit, kita boleh matikan dia. Maka wahum al-kufar, mereka golongan kufar yang memerangi Islam, wal muharibun, orang Islam sendiri yang perang dengan pihak Islam. Tapi jangan jadikan lesen nak pergi tuduh orang berbeza parti politik kita jadi kafir, jadi perang Islam pula. Dia beza dengan parti kita, bukan dia beza dengan Islam. Yang boleh musuh Islam mari serang negara Islam, boleh tak kita tipu dia? Dia sangka kita nak serang belah pagi, rupanya kita serang belah petang. Boleh. Tapi kepada golongan yang harus boleh untuk kita sakitkan dia. Adapun orang Islam yang haram untuk kita sakitkan dia, tak boleh kita makar dan kita tipu. Kalau kita gunakan slogan setengah pihak yang menyatakan peperangan itu tipu daya, besok orang dalam jual beli, perniagaan bagi saya satu peperangan, maka saya tipu daya. Bahaya. Berjuang untuk mendapatkan seorang wanita, ramai orang nak minang dia. Kami di medan perang, siapa yang akan dapat? Maka saya tipu daya supaya saya dapat. Jangan halalkan benda-benda macam ni. Ini bahaya ni, pasal duk guna slogan ni. Lalu menghalalkan segala. Untuk kami je boleh, orang lain tak boleh. Tak boleh. Itu kena hati-hati. Siapa lagi yang boleh tipu? Siapa lagi yang boleh tipu? Yang boleh tipu ialah orang yang mana orang tanya tentang dosa dia. Contoh orang tanya dia, ni awak ni pernah berzina ke? Ish, nak tipu pun dosa pula. Benar? Tak boleh. Tipu je, kata tak pernah. Pasal apa? Nabi SAW apabila ada orang Nabi berzina, dia bawa dalam Muwatta Imam Malik kepada Nabi SAW, dan Nabi hukum dia. Lepas Nabi hukum, Nabi bagi nasihat kepada mereka. Nabi kata, Nabi bagi semua nasihat kat orang ramai. Man asaba min hadhihi al-qadhurat syai'an falyastatir bisitrillah. Sesiapa yang terkena melakukan benda-benda yang tak elok ni, zina, minum arak, ni dosa antara dia dengan Tuhan ni, falyastatir bisitrillah, tutuplah dengan tutupan Allah. Tak payah duk bagi tahu kau. Fa innahu man yubdi safhatahu aqamna alaihi kitab Allah. Karena sesiapa yang pergi buka aib dia, kami akan hukum pada dia, kata Nabi. Dia memang mengaku kena hukum lah. Tapi tak payahlah memang mengaku.
Sebab itu kalau orang main hatta pihak pencegah maksiat main kita, ni hampa ni berzina, ada. Tak wajib, hampa bagi tahu, tak bagi tahu berdosa. Dia yang tanya tu berdosa. Karena dia cuba mencari aib orang. Sedangkan orang itu menutupnya. Berapa dia nak tanya? Kalau dia nampak cerita lain, dia nak tanya. Mengaku semua. Dia kena tutup. Fal yastatir, Nabi suruh tutup. Setelah Nabi buat hukuman tu, Nabi suruh tutup. Ni lepas tanya, mengaku, lepas tu nak rakam pula. Ini semua yang merakam tu dosa je jauh lebih besar daripada orang-orang yang berzina. Nabi suruh tutup. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pecat salah seorang pegawai tentera dia kerana malam-malam dah tak ada apa, dia berhimpun tentera duduk keliling, dia tanya, hang cerita apa dosa yang pernah buat? Sayyidina Umar ambil tindakan. Tak ada pasal dia tanya pasal dosa orang. Sebab tu kalau orang suruh tanya, tolong ceritakan dosa-dosa lepas anda, motivasi ke apa, ni semua merepet. Ini antara kita dengan Tuhan, tak payah nak cerita. Melainkan dosa kita terbabit dengan tu. Dia tanya, hang curi duit aku ke tak? Memang kita curi. Duduk dengar itu mufti kita jangan mengaku. Tu sama mengaku. Padahal kita curi duit dia. Kena mengakulah harta dia, kena bagi balik. Tapi kalau tak terbabit dengan dia, tak payah. Duk bagi tahu saya dulu 5 tahun lepas kaki curi, tak payah. Dah kita taubat, cukup kita dengan Allah Taala. Tapi kalau ambil duit orang awam, kena mengakulah. Kan? Tapi kalau tak ada kaitan, ini aib. Hatta kepada adik-beradik kita, kepada isteri kita, kepada tak perlu kita cerita. Kepada suami kita, dulu-dulu kita tak payah cerita. Tutup aib itu. Ini urusan kita dengan Tuhan. Bukan ada syarat. Syarat nak ampun dosa, kena habaq kat kawan-kawan lu dosa dia tu apa. Hatta kerajaan tidak ada hak untuk suruh seorang tu menceritakan dosa-dosa silam. Hanya kerajaan itu ada hak untuk menyiasat dalam perkara yang membahayakan keselamatan awam. Awak ada simpan senjata ke apa, itu kena cek lah. Dadah ke apa, awak dadah. Kalau habaq pun dosa pula. Yang tu pasal membahaya orang lain, dan dia patut disoal siasat. Kalau kita satu orang, ya, hatta kaki perokok, cik orang merokok bawah pula dengar. Rokok tu memang salah, dosa. Tapi orang yang merokok secara diam-diam menyorok lebih baik daripada orang yang merokok tempat awam. Kerana itu tidak menghormati orang, bahkan mengaibkan dirinya sendiri. Cuma yang rosaknya dia pergi rokok di tandas awam, Jahannam pula tandas awam tu. Habis terbakar ke tepi tu. Itu dosa baru dia pasal merosakkan tandas awam. Siapa lagi yang boleh berbohong? Siapa lagi boleh berbohong? Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi kata, laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan au yaqulu khairan. Bukanlah satu orang yang pendusta, orang yang mendamaikan di antara manusia, lalu dia bawa cerita baik ataupun dia cakap baik. Dia kata, ni kau kata apa kat aku? Kita adik, abang kita, engkau kita berkelahi. Tak kata apa? Dia puji dah. Kita cakap tak benar. Oh, ingat dia kata kat aku. Padahal kau tadi mengumpat aku. Kerana kita cakap pun tak guna. Tak memberi faedah. Nabi kata, yuslihu, dia pun, oh kalau macam tu tak apa. Aku nak pergi rumah dia. Pergi, jumpa jadi baik balik dia apa. Yuslihu bainan nas, mendamaikan antara manusia. Benda yang tak ada kepentingan lah. Tapi kalau dia bohong, kau tu curi harta, dia tak habaq, itu cerita lain. Ini tak ada. Antara mereka berdua saja. Kita bagi tahu benda yang baik.
Ibn Shihab Az-Zuhri, dia riwayatkan hadis ini, dia kata dalam riwayat Muslim, dia kata walam asma' yurakhasu fi syai' mimma yaqulun nas al-kadhib kadhibun illa fi thalath. Aku tak dengar dimudahkan, dilonggarkan apa yang manusia cakap dalam dusta melainkan 3 benda. Al-harb, dalam peperangan. Wal islah bainan nas, damaikan di kalangan manusia. Wa hadithur rajul imra'atahu wa hadith imra'ah zaujaha. Satu orang bercakap dengan isteri dia, dan isteri cakap dengan, tentu isteri dia tengok dah tua tak apa nak segak. Dia tanya, saya cegak lagi abang. Wih, lawa, mana ada lawan. Cakap pun tak guna, kata tak lawa, masalah pula. Kan? Kerana tak ada apa, tidak ada kerugian apa yang membabitkan dia ataupun kita. Dia masalah kita saja dengan dia. Dia masak tak apa nak sedap. Sedap apa? Wih, sedap. Toki restoran kalah. Kalah pak tak sedap pula. Suami pun macam tu, kadang kita nak isteri mungkin ambil hati. Dia kata, I handsome lah. Wih, so kata habis. Walaupun melainkan kalau kita kata tu ada manfaat lain boleh abang. Handsome, tapi kena handsome sikit lagi. Tambahlah sikit kan. Dan ini maksudnya, terutama orang ada 2 isteri kan, 3 isteri. Orang lelaki senyum kan. Tengok tadi nak pejam mata kat beli dulu nama apa, Hak My Forum, dia cerita pandai kan dia kata orang yang ada 2 isteri ni, kalau dia pergi mana-mana, dia beli barang 3. Dia beli barang, dia beli kain batik, dia beli 3. 2 hak cantik, 1 hak tak cantik. Dia pi, dia bawa 2, dia pi kat hak pertama, dia kata ni ada 2 kain batik, yang ni hak cantik, hak ni tak cantik sikit, ambil lah hak cantik ni, hak tak cantik bagi kat nombor 2. Nombor 1 rasa, oh alhamdulillah, dia pentingkan aku. Dia ambil pula hak tadi, dia ada beli 3, dia pi kat nombor 2, dia habaq benda yang sama. Ni hak tak cantik bagi kat nombor 1. Tengok dia pentingkan aku. Lah kali hak buruk tu dia pakai, duduk sorang-sorang kat hotel. Pandai dia betul. Dia kata yang ni hadisul rajuli imra'atahu wa hadisul imra'ah atau hadisul mar'ah zaujaha. Yang ni boleh. Dalam hal-hal yang seperti ni orang boleh berbohong. Kadang-kala bohong itu menjadi wajib. Ada. Misalnya orang yang zalim nak tangkap satu orang yang baik, dia mai tanya kita, kau nampak tak dia tu tadi kat sini? Saya tak nampak. Kita berbohong untuk menyelamatkan orang daripada dizalimi. Boleh atau tak? Bahkan wajib kita bohong. Dia mai tanya, kau ada tak nampak orang ni? Dia nak pergi pukul satu orang tu tak salah. Kita nak lawan tak larat. Kita kata sebenarnya kalau tak habaq pun bohong pula, berdosa pula. Memang ada dia duduk menyorok belakang tu. Kita berdosa lah. Padahal kita tidak disuruh untuk cakap perkara-perkara yang seperti itu. Dan kalau ditanya macam itu, ada tak bohong yang dalam konteks itu bohong? Boleh. Tetapi hendaklah hati-hati, supaya tidak ada orang yang menggunakan benda ni untuk dia berbohong. Dia berbohong yang membabitkan kepentingan awam. Pasal apa bohong manifesto? Untuk kepentingan awam. Tak boleh. Pasal apa bohong ambil duit kata tak? Untuk kepentingan awam. Pasal apa bohong? Kalau macam tu semua. Pasal apa bohong? Barang tak elok, berniaga kata elok. Untuk kepentingan membela anak isteri. Ini tak boleh. Sebab tu jangan salah gunakan bab ini. Hendaklah hati-hati antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala.